Hari pertama persidangan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 hangat dengan beberapa topik yang dekat dengan isu rakyat. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama-sama dengan wartawan Hafizuddin Yusof di Parlimen. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih Hanim. Saya kini melintas langsung di Parlimen sempena hari pertama persidangan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 2022. Antara yang menjadi topik hangat perbincangan pada sidang pagi tadi, antaranya soalan yang dilontarkan oleh Ahli Parlimen Pasir Salak iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman yang mana meminta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kelemahan di dalam sistem pelaksanaan dan penyampaian kerajaan. Lalu Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan memberi fokus dalam memberi wajah baharu kepada penjawat awam dan juga lanskap baharu dalam organisasi awam yang bertujuan menjadikan sistem penyampaian kerajaan lebih bersifat people-centric dan memudahkan urusan rakyat serta tidak lagi dibebani dengan kerenah birokrasi. Antara contoh yang dapat kita lihat antaranya bantuan wang ihsan yang dapat disalurkan dalam tempoh yang paling cepat dalam sejarah bantuan banjir yang berlaku pada penghujung tahun 2021 dan buat pertama kalinya kerajaan menyediakan tiga kaedah penyaluran kepada mangsa banjir, iaitu sama ada melalui penyerahan tunai di Pusat Pemindahan Sementara PPS, rumah ke rumah dan juga pembayaran atas salian. Soalan tambahan diberikan oleh Ahli Parlimen Pasir Salak iaitu apakah pihak kerajaan akan melaksanakan kaedah bekerja dari rumah atau work from home melibatkan sistem pelaksanaan dan penyampaian kerajaan. Perdana Menteri menjawab ketika ini masih ada pekerja yang bekerja dari rumah dan nisbahnya yang dikongsikan oleh Perdana Menteri iaitu 20% bekerja dari pejabat dan 80% bekerja dari rumah, yang mana beliau berkata produktiviti dari pejabat lebih baik berbanding dari rumah. Namun ada beberapa kerja yang perlu atau yang boleh dilakukan di rumah, antaranya melibatkan kerja-kerja kajian, kerja-kerja penyediaan kontrak dan sebagainya. Namun apabila melibatkan jabatan-jabatan kritikal yang melibatkan perkhidmatan mesti dilaksanakan di pejabat. Beralih kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Port Dickson iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana persepsi rasuah di negara Malaysia dilihat semakin meningkat kerana tidak ada tekad politik menangani masalah besar, antaranya melibatkan Pandora Papers 1MDB yang masih belum selesai dan melihatkan kepada orang-orang yang terlibat itu bebas bergerak ke mana-mana sahaja meskipun sudah didapati bersalah dan diminta untuk membela diri. Namun persepsi itu akan merosakkan imej negara sekiranya tiada kesediaan pimpinan politik dan tidak boleh bergantung sahaja kepada keputusan indeks persepsi rasuah CPI semata-mata, kerana rakyat melihat fakta dan sentiasa ada maklumat baru yang menggemparkan melibatkan institusi penting negara termasuk Bank Negara Malaysia. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya kepada Perdana Menteri mengapa tidak ada sikap kesungguhan untuk menyatakan SPRM harus bertindak tanpa ragu, tanpa mengira siapa sahaja. Membalas soalan tersebut, Perdana Menteri menjawab penilaian indeks persepsi rasuah CPI 2021 adalah berdasarkan 9 daripada 13 kajian yang dilaksanakan pelbagai agensi antarabangsa dan keputusannya memperlihatkan Malaysia berada di tempat kedua selepas Singapura di antara 9 negara ASEAN yang terlibat. Namun dari segi tindakan membabitkan rasuah, banyak kes sedang berjalan di mahkamah melibatkan pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Jadi itu menunjukkan kerajaan serius mengambil tindakan terhadap isu rasuah di negara ini dan pihak kerajaan tidak akan melindungi sesiapa sahaja termasuk pihak kerajaan maupun pembangkang apabila melibatkan isu rasuah ini. Jadi perkara-perkara melibatkan rasuah ini akan dihadapkan ke mahkamah dan mahkamahlah yang akan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Beralih kepada soalan yang seterusnya yang menjadi topik hangat sudah semestinya berkaitan dengan tol yang menjadi topik hangat yang berlaku pada ketika dahulu, iaitu soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasih Muhammad Fakih dalam soalan tambahan yang bertanya kepada Menteri Kanan Kerja Raya, adakah kerajaan bercadang menghapuskan tol seperti kabar angin yang diperkatakan. Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof menjawab melibatkan tol ini setakat ini tiada kemampuan kerajaan untuk menghapuskan tol disebabkan pampasan yang besar perlu ditanggung oleh kerajaan. Jadi pihak kerajaan seketika ini dalam proses rundingan bersama pihak terlibat untuk tidak membebankan pengguna dan tidak membebankan kedudukan kewangan rakyat. Jadi sebentar tadi baru sahaja selesai membahaskan isu melibatkan Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Datuk Seri Azam Baki. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini Hanim. Kita akan bawakan perkembangan lanjut pada jam 4 petang nanti. Jadi itu